لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ولا تنقصنا اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT yang mana dengan limpah rahmat, dengan limpah kurniaan Allah SWT, dengan kasih Tuhan panjangkan umur kita, itu bermakna Tuhan bagi peluang lagi untuk kita. Dengan bahawa kita bangun pagi tadi, kita bangun dengan kita khabar kata as-salatu khairum minan naum. Nah, kita khabar dengan orang ajak kita bangun semaya, itu alhamdulillah. Bermakna Tuhan bagi peluang pada kita lagi. Dan ada juga dengan saudara kita tidur malam dengan mengucap Bismikallahumma ahya wa amut la ilaha illallah. Pejam mata tidur, pejam. Khabar-khabar dia bunyi suara ma rabbuka wa man nabiyyuka. Khabar-khabar dengan suara orang yang tanya siapa Tuhan engkau. Itu. Itu alhamdulillah kita Tuhan bagi peluang lagi untuk kita. Boleh kita kejarkan amal kebajikan, kita buat amal untuk kita nak pergi kepada negeri yang kekal abadi. Itu adalah alhamdulillah dengan nikmat Allah SWT. Itulah nikmat sihat. Inilah panggil nikmat yang paling besar sekali. Nikmat ni lah nikmat yang manusia kita tu banyak terlupa. Banyak terlupa sungguh manusia kita. Lupa nikmat sihat, dan jaga pula nikmat luar. Hak ni lah hak manusia kita yang banyak terlupa. Tapi walau bagaimanapun, kita tak sewit lupa, kita kena duduk di dalam tazkirah, fazakir yang lagi. Sebab tu ayat fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Fazakir, kita kena beringat. Fa inna zikra, kerana bahasanya peringatan ni tanfa'ul mu'minin, memberi faedah, ada guna bagi orang yang beriman, ada guna peringatan. Mujur dia merayat, tidak amal lupa dah. Tu bukan benda agama, benda biasa lah. Orang tanya, tak ada kena puluk masjid ke? Mana?
Itulah digolok. Lupa roh mujur ni mawa ya. Tu kata ada faedah apa panggil. Tu fasakib ada faedah. Tu alhamdulillah. Kita jangan lupa, kita jangan galik. Walaupun keadaan susah, keadaan kita ni tu dicuba oleh Allah Taala, keadaan khawi, tetapi kita jangan terlupa. Itu adalah cubaan Allah Taala. Tuhan nak akatkan derajat kita, Tuhan nak tambahkan pahala kita dengan sebab kita tu sabar dan kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambungkan pula lagi, iaitu bicara kita, iaitu bicarakan ilmu tasawuf. Tu bunyi luar ilmu tasawuf. Tapi yang kita nak bercaranya iaitu kita nak bercara Nabi kita kata apa? Daging stokor tu. Kita nak bercara situ. Nak carakan daging stokor yang mana Nabi kita sebut. Nabi katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghatan fa iza salahat salaha jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Tu atas deh. Itulah kita nak carakan hati. Ilmu tasawuf ni nak carakan hati. Yakni hati ni kena ada daging stokor. Kena ada daging stokor. Ilmu tasawuf ni nak cara ke daging sekepar tu ke. Kalau kita tengok agak cara ke daging tu lah. Tetapi hakikatnya bukan nak cara ke daging tu. Nak cara ke apa? Nak cara sifat yang ada di dalam hati tu. Ataupun kita jantung. Sifat yang ada, perangai seseorang yang ada di dalam hati hak ni tu. Nak cara tu. Tak ada nak cara kata ke daging tu. Daging tu nama jantung tu berat apa kerang. Orang mana-mana tu tak ada nak cara. Nak caranya sifat yang ada di dalam daging stokor yang dinamakan qalbu, yang dinamakan hati. Hak itulah hak ilmu tasawuf nak cara. Nak bercara pada sifat-sifat tu saat ni. Tu kita faham molek. Tu. Kalau kita ngaji sikit lagi akan boleh tahu dah. Sebab apa ni tu? Syarat disuruhkan kita jagakan hati kita ni tu. Geno syarat tekan sangat. Allah Taala tekan sangat. Suruh jagakan hati kita ni. Oleh kerananya dia ada 5 sabab. 5 sabab tu. 5 sabab yang Tuhan suruh kita jagakan hati kita. Setengah daripadanya gapo ratik tu. Sabab yang pertama ni tu gapo. Kita ambil hak ni dulu sikit, lagi kita lagi hak minggu lepas. Ada sikit tak habis lagi minggu lepas kemarin itu. Sebab yang pertama hak Tuhan suruh kita jagakan hati kita hak ni tu kerana firman Allah Taala surah Al-Ghafir ayat yang ke-19. Surah Al-Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Ayat yang ke-19 yang berbunyi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ia Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang disembunyikan oleh hati. Bermaknanya sifat yang ada dalam hati kita tu manusia tak nampak, manusia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah disuruhkan jagakan hati. Itu setengah daripadanya. Setengah daripadanya. Itu disuruhkan jaga hati. Dan lagi pulanya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Surah Al-Ahzab ayat 51. Dan Allah mengetahui apa yang tersipir. Allah tahu apa yang tersipir. Yakni barang yang ada
Tu. Benda yang ada, sifat-sifat yang ada di dalam hati kamu. Allah Ta'ala tahu. Inilah kita kena jagakan hati kita. Kita kena jaga. Dan supaya apa? Supaya nak bersihkan hati kita. Tak ada sifat-sifat yang tersebut tu. Itu sebab yang pertama. InsyaAllah kita kecek hukm umaran sikit. Hukm umaran ni iaitu sifat takabbur, sifat sombong. Sifat sombong mari tu dah duk dia tu nak sombong tak leh jadi orang. Kalau nak sombong dengan tidak ada sebab ke apa tu, dia kena ada sebab. Kan ni belum pada kita nak pergi kepada sombong seseorang hak ni nak sombong hak ni tu, kita tengok dulu. Belum pada nak datangkan sifat sombong hak ni tu, ya ada lagi hak lebih berdebel daripada tu. Lebih berdebel daripada sombong hak ni. Sifat apa weh? Iaitulah sifat yang paling takut sekali, iaitulah sifat ujub. Ujub. Gapo ujub? Buat heran dengan diri sendiri. Bilakan diri itu lebih. Tu bilakan diri itu lebih daripada orang lain. Ya hak tu dulu tu. Ya hak tu dulu. Ya ada hak tu dulu. Takabur tu turut belakang tau. Takabur tu turut belakang. Ujub duk depan. Ujub tu depan. Bilakan diri lebih. Pandangkan yang lain tu rendah. Tu mengata ujub. Pandangkan diri lebih daripada orang lain, lebih di setiap segi. Apa tengok? Ada pada hati kita saat ni tu sifat tu. Sifat apa weh? Sifat pandang tengok kepada bila diri kita hanya tu lebih daripada orang. Dia tak lagi. Dia kita bila diri kita lebih. Adakah kita nak pergi bilakan orang lain tu sama? Tak cerak. Tak cerak. Ya bila orang lain tu bawah ada dia. Tak lagi lah. Tu. Ni ujub hak ni. Ada. Kita tengok sikit ulama kata ujub lagu mana. Ni. Kita pergi ujub dulu. Kita pergi setakat dulu. Belum pada nak kita takabur, kita pergi ujub dulu. Ujub kata long tua eng. Long tua eng dia panggil. Tu. Susah juga orang long tua eng ni. Ledai long tua eng ni apa tak leh. Nak apa ya bila tu lebih dah. Ni. Ni ayat gapo? Pia ni ayat gapo? Sebab apa? Sebab ya bila diri tu lebih ada orang dah. Pasal apa dia nak pergi royak? Siapa dia berani nak pergi tegur? Pakai tengok orang biasa mana nak boleh tegur dia. Tengok. Sini kita tengok orang yang tak ada kena ujuk lagi mana. Kita tengok Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ketika orang yang tanya dia bertetai dengan sifat ujuk hak ni tu. Ataupun ujuk dah syarat. Orang Senayu kata bangga diri. Orang kita tanya dia, wahai Abdullah, macam mana sifat ujub ataupun sifat bangga diri ni? Orang yang bangga diri ni bagaimana wahai Abdullah? Kita tengok. Kita tengok ulama nak jawab lagu mana. Beliau menjawab. Ini Abdullah jawab tadi ni. Engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Itu jawapan Abdullah. Mung tengok kata, engkau lihat mung tengok di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Tengok dirimu. Tengok orang lain. Orang tepi dah kita. Gapo? Misalnya kekayaan.
Kekayaan. Tengok, oh kita rumah 38. Tengok pula dari segi kenderaan pula. Oh kita kata mewah. Ford Everest. Orang lain tak payah pakai. Di kampung kita ni habis tinggi di Mac, habis tinggi Rewo. Tu ya. Tapi kita ni Everest. Ni Abdul kata. Nah, kita tengok daripada diri kita, suluh diri kita, sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Tu. Bo tengok dah. Lebih. Tengok dah. Natijah tu sengotilah. Hak sengoti tu kita lebih sungguh. Rumah kita 3 lapis, mau sewa kita 3-4 gitu. Hak sungguh sengoti tu gitulah. Tuhan ni. Suluh diri lebih, maka timbul perasaan bangga. Jadi herilah. Tengok pasal lebih. Duduk situ dulu. Tengok berkata Bashir bin Haris Al-Hafi. Dia menyebut kita kena. Ujub itu ialah engkau merasa memiliki amal yang banyak. Ni Bashir. Bashir katanya di segi amal pula. Kita merasa memiliki amal yang banyak. Tak ada orang yang banyak amal orang yang banyak amal tak ada akulah. Dan pula menganggapkan amal orang lain itu sedikit. Oh tak ada orang lain sikit. Tengok lemo tak ada bersungguh. Sudah semaya macam, tak ada kata nak semaya sunat, nak baca Quran. Aku lah nampaknya. Tu Bashir ia tadi segitu, di segi amalan. Di segi amalan. Apa tak apa kita capur mari 2-3 perkataan ulama kita capur jadi so. Tu Bashir. Dan Imam Ghazali kita pula datang dia. Berkata Imam Ghazali, ujub itu ialah mengagungkan diri, membesarkan diri ataupun menganggapkan agung amal yang dilakukan. Jadi dua. Imam Ghazali dua. Satunya mengagungkan diri. Tu bila kata diri atau lebih, ataupun dia menganggap kata amalan dia itulah banyak daripada amalan orang lain. Tak misal kena. Akulah orang yang paling soleh. Akulah orang yang paling jujur sekali di dalam masyarakat ni. Ada orang yang paling soleh, orang yang paling jujur. Akulah. Tidak ada orang yang melebih soleh pada aku. Ni kita bangga ni, long tu ni. Ni. Long tu ni. Long tu Apa tengok? Pakuk mana ni ada takabur ya? Kok mana ni ada takabur? Dan ujub hak ni itu adalah bila ya baru. Ada tiga ulama saat ni mari tarikh Abdullah bin Mubarak. Dia kata apa? Dia kata kita tengok kepada diri kita hak ni tu lebih daripada orang lain. Tak kira lah dari segi gapo. Wa ilmu segi kenamo kehormatan, harta, pangkat, anak, saing, tak kira lah. Lebih daripada orang lain. Hak tu Abdullah bin Mubarak. Tengok Bashir pula. Bashir katanya ujub ni apa? Engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggapkan amal orang lain sikit. Ni segi amalan pula. Diukur segi amalan tak ada. Duk Fatih tengok mai duk bila tidur tak nero, nak kerja tak leh. Hujan-hujan tak apa. Kada tak tangan terakhir dak nengok. Aku dah perhati. Semaya Jumaat belakang dah. Tetapi tak ada tengok kata gaduh nak semaya sunat tahiyatul masjid. Tak ada kata gaduh nak semaya sunat rawatib. Tak ada ni. Kata sudah salirah daripada doa. Nak semaya sunat, nak baca Quran, tak ada ni. Tak amur. Tu duk bila mari. Duk bila mari. Hak tu Bashir. Imam Ghazali pula di segi soleh, di segi berjuru.
Tengok, tiga-tiga ulama ni kita ambil mari waksa. Nah, kita duk bila gitu dah tu. Kita duk bila gitu dah. Bila kata kita lebih dari segi harta, bila kita lebih dari segi amal, atau bila kata kita lebih dari segi solat. Nah, tu dia perasa hati duk bila tu. Dah mari gitu dah tu kita nak buat lagu mana? Hadirin yang dirahmati, nak buat lagu mana? Nah, memang ada belakang mari, ada belakang. Ni. Tak ada ni kata seorang tak ada mari back tu. Nah, ada. Nah, ada. Patahnya haram tak lagi. Tu haram tak lagi. Nah, haram tak lagi. Sebab mari belakang back tu tak kira tu, tak kira tu apa tu. Mari belakang tu. Mari belakang perasaan lebih, perasaan ilmu banyak, perasaan banyak. Setiap lapisan manusia ada belakang. Apa tanya kata haram lagi mari gitu tu. Jawab katanya dok lagi. Gini boleh kata dok lagi. Selama mana kita tak mengaku kata ho. Nah, tu betul nak ngaji. Nah, kena mengaji kena faham molek. Nah, jangan gaduh kita hukum orang dengan takabur, kita jangan gaduh hukum orang dengan ujub, jangan gaduh hukum orang dengan dengki. Kita jangan gaduh. Jangan pukul kasar. Nah. Kerana duk bila-bila hal itu kalau kita pergi sikit lagi, kita tujung sikit lagi dalam ilmu tasawuf panggil litasai baru. Khawatir, khayale baru. Nah, khawatir litasai hati baru panggil. Litasai hati ni dia tak kira lah. Wa ilmunya hok setan, wa mari, wa ilmunya hok nafsu, wa ilmunya hok malaikat, wa ilmunya hok Tuhan. Dah. Ni mari. Tapi kita jangan mengaku kata ho. Hati kita jangan mengaku hok kita duk bila tadi. Kita duk bila kata kita lebih. Tak ada dah orang kampung dari kampung ni, nah hok lebih. Orang lain pakai kereta sut terik gapo ni demek dengan wiwo ya. Tetapi kita Ford Everest. Nah. Mari dah. Kita jangan ngaku ho sudah. Jangan ngaku ho. Kerak lalu dah. Kita dipandangkan selalu dah. Pandang selalu dah. Benih hok wujud hak ni kita. Hok dok perasaan kata kita terlebih. Hak ni kita pandai selalu dah. Kata dok bukan. Kita pandang mapuh panggil. Kita jiwa air selalu dah. Kalau tebuh bak tunggu selalu dah. Tu mudah tebuh bak tunggu selalu dah. Tak apa. Apa kalaulah kita duk turut dia. Kita duk halak wiyanata. Dengan fikiran kita, dengan mata lendir kita, sungguh kita lebih. Segi ilmu kita lebih, dari segi angguk kita lebih, dari harta kita lebih, dari segi tempat duduk kita lebih, dari segi kenderaan kita lebih belaka. Maka hati kita mengaku kata, yalah, aku lebih sungguh. Apabila kita mengaku kata kita lebih sungguh, sinilah ia tempat jadi. Jadilah. Jadi apa? Dah kita lebih sungguh, ia akan jadi sombong lah. Ia akan masuk pula takabur pula. Sebab apa? Sebab wujud hak ni tu bertapak dah. Wujud hak ni tumbuh dah. Nah. Setan lagi nak tabur benih wujud tadi tu tumbuh dah. Tumbuh, mana tumbuh? Kita mengaku tahu, kita mengaku tahu sungguh, kita lebih. Mak tu tambah dah. Nah. Apabila kita mengaku kita lebih sungguh, nah. Ayat kita hal ni tu ia akan gi pula satu sifat lagi, iaitu sifat takabur. Hani hadirin jemaah, hadirin kam ibu yang dirahmati. Tu ingat molek. Tu kerana satu-satu sifat ni tu dia berat dah. Huraiya dia, mafhum dia tu kena faham molek. Itu lah. Dia panggil. Dah saat ni kalaulah kita tak mengaku. Hak hati kita duk bila. Hak setan hidup bila, hidup bisik, hidup tunjuk kata kita lebih tu, kita lebih gini segi amalan, segi harta, kita tak mengaku. Dan kita kerapah. Apa? Selamatlah kita.
Nah, daripada ujub dan takabur pun masuk alih sebab kita tak mengaku. Apabila kita mengaku situ sungguh aku lebih, ia akan jadilah. Nah, ia akan jadi selalu dah. Nah, pak kita tengok dulu. Nah, kita tengok pula. Takabur ni tu terbagi kepada berapa? Takabur ni ada berapa jenis weh? Nah, kita tengok. Nah, takabur ni ada berapa jenis? Nah, macam mana orang kata takabur? Takabur ni ada dua. Nah, ada dua. Nah, takabur ada dua. Nah, takabur ni ada dua. Satunya takabur ammah. Nah, takabur ammah dengan takabur khassah. Takabur ammah. Apa takabur ammah? Yakni sombong. Nah, sombong orang-orang yang tertentu ataupun sombong bagi orang-orang yang biasa. Tu takabur ammah panggil. Yang kedua takabur khassah. Yakni sombong orang-orang yang tertentu. Tadi ammah orang biasa, ni orang tertentu. Ataupun orang-orang yang alim, orang-orang yang lebih. Ada tengok. Lagu mana takabur ammah ni? Takabur ammah ni kita hati-hati. Dalam hati kita ada tak macam ni. Macam takrif yang ulama buat hak ni tu kita ada tak. Tengok takabur ammah dia tengok apa? Hati kita berasa nak kepada benda yang tinggi-tinggi dan lebih-lebih. Tu. Hati kita ni duk berasa nak kepada benda yang tinggi-tinggi dan benda yang lebih-lebih. Benda yang perih-perih harga-harga murah tak seh. Sebab apa? Malu kok re pakai. Kerja sepuluh juga. Tapi pakai Allah hok lelang. Tu guru buat misal ni tu. Tu. Hati kita berasa nak pada benda yang tinggi dan benda yang lebih. Ada tak pada hati kita tu? Seperti juga. Dah kita mengaku dah hadir, terheret lagi pada tadi. Tadi kita mengaku dah kata kita terlebih sungguh. Hati kita mengaku kata kita lebih. Wa ilmu harta, wa ilmu pangkat, wa ilmu kemuliaan, kehormatan, ilmu tak kira lah. Apa tengok? Kalaulah hati kita ni tu berasa nak kepada benda yang lebih. Yani kalaulah orang mari nak nasihat kepada kita, satu-satu perkara tak kira lah. Kita terima tak nasihat daripada orang yang bawah-bawah? Misalnya lapis ni misal lapis tu lapis tok nebe, lapis nayuk oboto, lapis tok guru, tok babo. Terima tak nasihat daripada anak buah yang rendah ni? Terima ke tak? Kalau tak terima, musa duk main nasihat aku lah. Tak ada Allah setara main nasihat aku. Allah tak tengok lah. Kalau lah ada pada hati kita segitu, nak benda yang lebih-lebih, orang yang lebih-lebih, nasihat kita baru kita pakai, tu berkata kita tu sudah ada dah takabur ammah. Kita sudah ada dah. Sabit tu lah kata tadi tu, kita kena mapuh dulu benih ujub tu. Benih kita ada bilai tu. Kita ada bilai kata kita lebih ada tu. Kita kena mapuh tu dulu. Bayar tak mari hak ni. Mapuh tu dulu. Ni kita tak mapuh tu. Kita sah mapuh lah baru kita boleh hidup angin. Kita tak sah mapuh. Misal kata kita tak sah mapuh, kita mapuh kita tak boleh kecek pula takabur. Ni. Hati berasa nak kepada benda-benda yang tinggi dan benda-benda yang lebih. Itu takabur ammah, orang yang biasa, orang yang awam. Dua takabur khassah. Takabur khassah ni hati dia tak mau terima tegur. Hati dia tak mau terima, tak mau terima tegur, tak terima langsung, tak dengar tegur nasihat yang terbaik daripada orang-orang bawah.
Ni orang alim, orang ada pangkat ni tu. Nah. Sabitlah dia rening orang kata apa? Kahwin tak boleh kata apa. Sekat dia mau lebih. Ada banyak dalam masyarakat duk bunyi. Walaupun adik-adik kahwin sendiri pun kahwin tak boleh kata apa. Dia mau lebih. Ni. Kalau nak ada pada hati kita baik tu, baik mana? Baik tak say dengar, tak say terima nasihat tegur ajar, hak tu baik daripada orang-orang yang bawah. Orang-orang yang hina. Hanya hak yang naknya daripada orang yang lebih-lebih tinggi. Tu, hendak orang lebih pada dia. Orang lebih pada dia segi pangkat ke, dari segi kehormatan baru dia dengar. Kalaulah ada pada hati kita macam tu, kita sudah jatuh pada takabur khasah. Orang yang terketentuan. Tu kita buat baik lah. Buat baik. Tu buat baik. Ia tak lagi dah. Dia sifat takabur, ia kena gu dengan sifat tawaduk. Ia kena gu tawaduk. Tawaduk juga ada dua juga. Gu lawe hak ning lah. Saat ni takabur ammah, ini tawaduk ammah. Tawaduk ammah dengan tawaduk khasah. Tengok tawaduk ammah lagu mana? Ada tak pada hati kita sifat ni? Apa? Tawaduk ammah ni merendah diri orang awam. Merendahkan diri orang awam, iaitu memada benda-benda yang kurang-kurang. Tak ada apa dah kita. Alhamdulillah dah boleh pakai kereta setahun ni. Tengok demo lain tak ada. Kita ada Mazda family pun tak apa dah. Lepas pada panas, lepas pada hujan. Tengok orang lain tak ada tu. Rumah kita tahun ni tak apa dah belah, tak cat, tak mozek. Orang duk mau sewa nu melana lagi. Kita mau diri dah, demo sewa lagi, molek sewa. Tu tak apa dah kita tahun ni. Ada dok pada hati kita gitu tu. Memadai piang po dengan benda kurang-kurang. Pakai setahun ni tak apa dah. Asal kata boleh buat ibadat dengan Tuhan dengan sepenuh. Asal kata boleh buat ibadat dengan Tuhan tu tak ada galak. Berkaitan semaya mak hati dia ingat waktu ingat kau ni siapa sub. Tak ada serabut, tak ada pakai, tak apa dah, mujur dah. Sampai tu. Kita kata, mujur juga tu. Tu highway kita sesak. Dia buah-buah kapung kan. Kata mujur, alhamdulillah tu highway kita sesak. Dia kata mujur kat mana? Weh, kalau kaya nak berehat nak tidur tak boleh. Ni mujur sesak, tak ada mikir apa. Serta murah kita ada apa, kita tak ada. Hotel murah ada apa, kita tak ada. Waria murah kita ada apa, tak ada. Tak ada bergantung dengan tupai, tak ada bergantung dengan naik. Ada apa, kan duduk relax rumah. Mujur juga. Ni hati kita tak ada berasa nak perkara-perkara yang lebih-lebih dah. Hati kita tu berasa padai dah dengan benda-benda yang kurang-kurang hak Allah Taala beri. Padai dah. Mana tu? Daripada pakaian. Beli sekadar. Baju harga 100, baju harga 50 kot selang padai dah. Asal kata boleh tutup aurat ya. Dan tempat duduk, rumah sekadar ni tak apa dah. Dan pula kenderaan. Yang ni pocai cukup dengan hak mana yang Allah Ta'ala beri. Pada hati dia tu berasa cukup. Tu bermakna kita tu sudah bersifat dengan sifat tawaduk. Kita sudah bersifat dengan sifat tawaduk ammah. Berasa cukup dah. Tak ada nak lebih, tak ada nak kejar, tak ada apa dah. Dengan sekadar kita ada tahun ni dia dah masuk kita ibadat dengan Allah Ta'ala. Dengan kita pakai kereta buruk, tak kena sore, tak kena apa ni, dia dah kita nafkah anak bini, anak mengaji lah, dia dah kita kerja baik kita ni, orang boleh pergi masjid. Dia dah tak kena duk kejar masa, tak kena duk buat OT untuk nak cari duit pergi buat tambah sore, tambah tu tambah ni, tak dah. Hak highway ni hati kita terasa cukup, rasa padai dah. Dari segi pakaian, dari segi tempat duduk, dari segi kenderaan. Tu insya-Allah ibu dan ayah kita adalah sifat tawaduk ammah ni. Baru kita seni hidup. Barulah kita tak jatuh di dalam apa panggil? Di dalam syubhat. Di dalam yang haram.
Sebab apa? Sebab kita cukup dah. Dari kita cukup dah, kita tak ada nak cari apa lah. Sebab apa? Kita merasa cukup dah. Hak ning dah ada gaduh katanya. Nah, hadis satu hadis katanya apabila akhir zaman ni tu manusia ni tak padu apa yang halal ataupun yang haram. Tak kira dah. Asal kata we boleh masuk dalam cek. Asal kata we boleh masuk dalam cek. Tak kira dah. Haram ataupun halal, tak kira dah. Kalau kita tidak ada sifat tawaduk situ hak ni tu, ia akan jadi situ dah. Nah. Dan yang kedua pula ia adalah tawaduk khassah. Tawaduk khassah ni iaitu merendah diri orang-orang yang alim, orang-orang yang tertentu. Lagu mana tu? Dia membuka luah hati dia. Hati dia buka luah, dia open. Hati dia buka. Hati dia tu dia buka luah. Dia tu membiasakan hati menerima tegur. Dia buka hati dia, nanti terima nasihat, nanti terima tegur daripada orang-orang yang bawah daripada dia. Hati dia terima. Daripada budak, kanak-kanak ataupun orang-orang yang hina sekalipun, agi nasihat ke dia, tegur ajar kepada dia, hati dia tu terima. Tak ada kata siapa dia budak ni main nak ajar aku. Dah, tak ada situ. Hati dia ni buka terus. Walaupun budak, walaupun orang yang hina sekalipun, nasihat kepada dia, dia terima. Dia terima, dia buka luah hati dia. Tu kita kena widik situ. Kena widik situ. Barulah kita tu boleh bersifat dengan sifat tawaduk khassah. Tu kita tu boleh terima. Tu hadirin yang dihormati. Itulah orang katanya takabbur. Terbahagi kepada dua. Takabbur ammah dengan takabbur khassah. Ada patut sifat ataupun perasaan hati yang mula pungganya daripada bila tadi. Daripada bilaikan kata kita tu lebih. Kita bilai kata kita tu lebih, maka situlah ia akan timbul pulaknya sombong. Jangan timbul sombong. Apabila kita mengaku, apabila kita mengaku kata kita tu lebih sungguh, maka di situlah ulama bila kata kita tu haram dah. Kita sudah bersifat dah dengan sifat takabbur, dengan sifat sombong. Hadirin yang dihormati, takabbur ni adalah haram. Takabbur ni adalah yang dilarangkan oleh syarak. Takabbur ni tak masuk syurga. Sebab Nabi katanya la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi min zarrah. Tak masuk akan syurga bagi siapa yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripada takabbur. Sikit ada, tak akan masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Allah tu sebab itulah kita kena jaga. Jangan ada sifat tu. Dan tengok pulaknya. Dalil kata haram bersifat takabbur ni tu. Dalil yang kata haram bersifat takabbur ni tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fabi'sa maswal mutakabbirin. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Dan ayat lagi yang kita lebih selengar semua, apa? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Tu dua ayat tu. Tengok ayat yang pertama, fabi'sa maswal mutakabbirin. Yang ni katanya maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan, tempat duduk. Sejahat-jahat tempat duduk sekalian yang membesarkan diri, iaitulah api neraka Jahannam. Allah. Ni sejahat-jahat tempat duduk bagi orang yang sombong, berlagak sombong hak ni tu, tempat duduk dia neraka Jahannam. Ni ayat tu Tuhan marah tu. Dan ayat tu Tuhan marah. Tengok. Dan lagi geno tu boleh Tuhan marah. Boleh Tuhan marah orang yang bersifat sombong hak ni tu. Hadis Qudsi, tengok daripada hadis Qudsi, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari
faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wa la ubali. Tengok. Al-kibriya'u ridai. Ketinggian itu selindangku. Tu. Ketinggian itu selindangku dan kebesaran itu kainku. Maka barang siapa mencabut, siapa dia mencabut, yang berrebut, berperangai demikian, siapa-siapa dia yang rebut sifat Tuhan, mana? Sifat ketinggian dengan sifat kebesaran. Siapa-siapa dia yang rebut ambil mebuh kita. Sifat kebesaran hak Allah Ta'ala, sifat ketinggian hak Allah Ta'ala, tapi kita rebut mebakat kita, merunuk kita. Sifat sombong kita merunuk kita, padahal hak tu kita rebut. Faman naza'ani, dan merebut ia akan aku. Faman naza'ani wahidan minhuma, dan merebut, siapa-siapa yang merebut akan daku akan satu sifat daripada kedua ni. Wa ilmu kita ambil sifat ketinggian mai boleh hati kita. Kita dah guna sifat tu lah, sifat ketinggian tu lah. Hingga siapa orang nak tegur tak boleh. Hingga siapa orang tu nak bersaing dengan kita tak boleh. Hingga siapa kita tu nak bersaing dengan demo pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita je lebih. Sebab kita bila kata kita lebih, kita tak bersaing dengan demo. Dia bersaing dengan susah. Kenapa hujan-hujan ni? Buat duit tak rasa. Ni paling takut ni. Dia ambil sifat ketinggian, dia rebut kata faman naza'ani, siapa-siapa dia yang rebut, siapa-siapa dia yang ambil salah satu daripada dua sifat hak ni, mana sifat ketinggian ataupun sifat kebesaran, kita ambil mebuh di hati kita. Kita agak kata kita terlebih, agak kata kita tertinggi. Kata nascaya alqaituhu, jawab man, nascaya aku capok akan dia, akan orang yang rebutkan sifatku hak ni tu. Fi jahannama, ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Ni kata marahnya. Itu curi bagi curi bagi orang. Curi bagi orang biasa tak apalah. Kita curi bagi orang ayat watak. Makan tak habis. Kita curi bagi orang tak nebek, makan tak habis. Aku curi sama-sama bagi orang kampung tu hingga sikit. Orang kampung seperti kita tak berani nak buat apa. Aku curi bagi orang lebih. Hal ni kita curi sifat Allah Ta'ala. Saya tanya, alqaituhu fi jahannam. Aku campak akan dia ke dalam neraka jahannam. Wala ubali. Kita kata pula kalimah belakang tu. Wala ubali. Apa wala ubali? Yakni tiada aku peduli. Mereka kereta lah kang lem. Wala ubali. Wala ubali. Tiada aku peduli. Allah, tu tak padu dah. Ni kinayah pada tu Tuhan marah sangat. Tuhan marah sangat orang bersifat-sifat takabur. Tidak Tuhan tak ambil lebih daripada syurga. Siapa dia? Iblis alaihissalam. Iblis tu sombong ke? Iblis bila ke? Tengok kisah Iblis ni. Iblis ni bila ke? Ketika Tuhan sujud pada Adam. Dia bila? Dia bila kan tu? Bila kata ia lebih. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan menjadikan aku daripada api, jadi Adam daripada tanah. Mana lebih? Dia dah bila. Dia dah bila. Hal bila yang mengaku kata ia lebih sungguh. Dia mengaku kata ia lebih sungguh. Apabila yang mengaku kata ia lebih sungguh ni, dia sujud dah kata Adam. Tak lah. Sebab yang mengaku kata ia lebih. Hai betul kita apabila kita sudah ada kita bila-bila dah kita mengaku kita terlebih sungguh. Maka dah tak ada ni. Kita mengaku kita terlebih. Orang yang bawah-bawah kita buat salah berapa. Orang duk atas ni, maklumlah. Dia tak nampak. Orang duk bawah ni nampak. Orang bawah ni nampak ke atas. Orang bawah ni kita gajah. Allah. Sebab apa? Sebab yang ngaku kata dia terlebih. Ni letih lah. Letih. Ni Tuhan marah ni. Tuhan laknatkan Iblis kata.
Sebab tu, sebab bila kata dia lebih, apa bila lebih dah. Nah, tak dengar. Nah, tu Yesus sujud pada Adam pedok. Sebab dia bila kata dia tu lebih. Tu hadirin yang dirahmati. Nah, kita awasilah. Nah, kita jaga-jagalah hati kita. Jangan tumbuhkan dua sifat saling itu. Mana? Iaitulah sifat ujub. Nah, dengan sifat takabur, sifat sombong hak ni. Jangan sama sekali. Tu. Bisa. Tengok. Wasa nak tahu juga tu leh. Sebab apa tu boleh jadi takabur? Sebab apa boleh jadi sombong tu? Wasa nak tahu juga tu. Khabar-khabar ada pada kita ramai sungguhlah. Hak ni kata ingat mula tu kita kata dah. Tahu dengan tak tahu tu. Tahu dengan tak tahu tu baik mana? Honing dah. Pendengar tu boleh jawab dah. Tahu dengan tak tahu tu baik mana? Baik tahu lah. Tahu dengan tak tahu baik tahu. Ngaji dengan tak ngaji tu baik mana? Baik ngaji tu. Sai dengan tak sai baik mana? Baik sai. Ayo tu. Tadi kita nak ngaji. Dan apabila kita ngaji kita tahulah. Malam ni insya-Allah. Dengan masa kita boleh tahu. Asbab apa tu? Boleh dia tu sombong. Dulu tu dia orang molek benar lah. Dulu dia tu orang baik benar lah. Dia tu orang berjuruh benar lah dulu. Padulah kepada orang susah orang apa. Geno berkelani jadi gitu tu. Apa sebab? Kita tengok. Di sini Imam Ghazali. Tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut sebab-sebab yang timbulkan sifat takabur itu beberapa asbab. Banyak sebab weh. Imam Ghazali kata ni bukan sekali dua dak weh, banyak. Dia sebut mana tu? Sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan asbab-asbab seorang tu jadi sombong mak ni tu. Dia berasa nak tahu dah tu. Berasa nak tahu. Sebab apa juga. Jumpa kita mendengar tengok ada kepada kita ni. Tu. Tengok asbab yang pertama, seseorang yang jadi sombong. Padahal belum pada tu dia dengan kita tu baik sangat. Ginaro dengan dia. Nak gimana dia hajak kita lah. Belakang-belakang hari ni nampak lain dah weh. Geno nampak nak jadi sombong tu. Tengok sebab yang pertamanya Imam Ghazali katanya dengan sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan sebab ilmu. Jadi juga deh. Dengan sebab ilmu dia jadi. Kau dah ngaji matayung dulu tak ada apa lah. Nak rendang mutu kita pergi sekolah. Boleh mengaji, dia macuk boleh ada keru, dia macuk boleh ada po'o. Tak tegur dah kita. Tu ingat dah. Ada kata jangan kita duk munahkan kita, jangan kita duk carikan pintu neraka. Dengan sebab ni lah. Ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita tu alhamdulillah dikatakan rezeki. Sebab kita minta ke Tuhan kan, Allahumma rzuqna ilma. Minta Tuhan rezeki kita ilmu. Ilmu pada rezeki juga. Allah Ta'ala beri ilmu dah kepada kita. Kita jangan dah ambil ilmu. Jangan dah ambil ilmu tu lah. Jangan dah ambil ilmu tu lah. Hidup sombong dengan orang. Ilmu pengetahuan yang dimiliki. Allah jadi sombong lah. Sekat dia mu'allim, sekat dia mengaji tinggi, boleh kerja sedap ni. Allah sombong lah. Dulu kat dia kahwin, makan nasi teket sekali kahwin. Ni tengok dia kata lagi, tentu ilmu ni membuat seseorang menjadi cerdik. Ilmu ni dengan sebab ada ilmu tu lah manusia jadi cerdik. Dengan sebab ada ilmu tu lah manusia dapatkan pangkat. Sebab saya sebut sendiri, kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nak akak pangkatkan seseorang ni tu dengan sebab ilmu. Ilmu.
Tuhan ni Tuhan beri dah pada ilmu kita, patut tak angkat pangkat kita, tetapi kita jangan sombonglah. Jangan hidup belagak sombong. Apabila kita ada ilmu, Allah tak saing. Tidak hina kepada orang yang tak ada ilmu. Tu tak sayang. Tu. Tu sebab yang pertama. Iaitulah sebab ilmu. Tu jaga-jaga. Dan sebab yang kedua pula nya, jadi takabbur pula dengan sebab ibadat dan sebab amal yang soleh. Sebab ibadat dan amal soleh yang bercampur ria. Tu. Kait yang bercampur dengan ria. Kalau amal ibadat, amal soleh tak bercampur dengan ria tu tak apalah. Hak ni amal ibadat dan amal soleh yang bercampur dengan ria. Ni sombong. Buat kita ni tu boleh buat amal. Kita tu boleh buat amal dengan sempurna. Allah, kita hak ni tu gak pelekeh demo. Munggo bila hino. Tu ibadat dan amal soleh yang bercampur dengan ria. Tengok. Di dalam hal ni pula iaitu takabbur terbagi menjadi dua sifat. Iaitu takabbur duniawi dan takabbur agama. Takabbur duniawi dan takabbur agama. Macam mana pula Imam Ghazali kita sebut oleh kitab Ahya hak ni tu. Tengok. Sifat duniawi, takabbur sifat duniawi ni macam mana? Jadi apabila seseorang rajin ibadat, nak boleh buat ibadat hak ni tu berkesni weh. Berkesni. Sebab apa? Sebab atas ibadat ni perkara yang tak disukai, perkara yang menyalahi hawa nafsu. Tu kita ibadat lah. Hawa nafsu tak setuju. Malah baik. Buat dengan tebang dengan kita sobar itu. Apabila seseorang rajin ibadat dan beramal soleh, namun gemar mendapatkan pujian, ini katanya takabbur duniawi. Takabbur duniawi. Fatimah lah ada dak kita hak ni. Imam Ghazali kata tak? Takabbur duniawi. Apabila kita tu boleh buat dah, rajin dah ibadat, tahajud pun boleh buat dah, rawatib pun boleh buat dah, Jumaah pun lekat dah. Jangan wi timbul gemar, jangan wi timbul di hati nak wi orang puji. Jangan wi timbul situ. Jangan wi timbul situ. Insya-Allah kita tak kena pukat takabbur duniawi. Memanglah kau kena buka yang lepas je kebalik. Pun kita tak buka ikan tu lah. Kau lepas kau lepas kolkat. Hani apa? Jangan wi'do. Rajin buat amal ibadat, alhamdulillah. Jangan wi'do di hati gemar nak wi orang puji. Manakala takabbur di sisi agama pula tu macam mana? Takabbur di sisi agama pula seperti mengira amal orang lain lebih rendah pada kita. Tengok orang lain kat Allah. Tak ada suka nak buat amal. Orang duk masjid tak ada gerak kata nak pergi semaya Jumaat. Orang duk mengajar tahu cakap kan lama dah orang duk mengajar malam tu malam ni banyak orang duk mengajar tak ada nampak gerak nak pergi tu mengira amal orang lain lebih rendah pada kita ni rajin ikut mana pak orang mengajar turut pergi jangan we ada gitu dalam hati. Kalau ada duk bila kata orang lain, amal orang lain tu rendah sikit, hak kita lebih banyak, kita sudah belik dengan takabbur di sisi agama. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Inilah katanya ciwik king tepat hak Tuhan nak tilik. Tepat Tuhan nak balas. Sini ni. Mana? Di hati. Kalau dah ada benda tu, saja kita. Saja Tuhan tak terima.
Tuhan tak berikan pahala, Tuhan tak bagi ganjaran, bahkan dosa pula. Ni kata buat nak pahala tapi dia boleh dosa. Sebab apa dosa? Sebab kita tak bersihkan hati. Dia buat ada lagi dia ni buat puji. Di dalam hawa amat dah pun duk bila lagi kata kita ni banyak pada orang. Allah na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minta jauh, kita minta jauh. Kita minta jauh. Tu asbab yang kedua, dengan sebab ibadat dan amal soleh yang bercampur dengan ria. Dan asbab yang ketiga pula, seseorang tu yang ditakabur ni sebab keturun ni. Allah, sebab keturun ni jadi juga dah. Allah, jadi dengan sebab keturun ni. Tu sebab keturun ni. Bagaimana? Orang yang merupakan keturun ni yang terhormat kadang-kadang bertakabur. Tu Imam Ghazali kata kadang-kadang, bukan belako. Hok molek belana. Keturunan baik, bako baik, tak jadi sombong belana. Hok jadi sombong pun ada. Dengan sebab keturunan ni, seseorang tu jadi sombong sebab keturunan ni. Dan pula menganggapkan orang lain tu rendah. Jangan. Banyak juga berlaku masyarakat. Kalau bukan bakon ni, tak ada yang lain yang di depan. Kalau bukan bakon ni, tak ada yang lain yang di pemimpin. Bila bakon pula dah. Bakon po. Jangan hidup bangga. Jangan hidup bangga dengan orang. Hidup sombong dengan orang dengan sebab keturunan kita. Itu jangan. Ada boleh keturunan, ada boleh. Keturunan pun dia tak ngaji. Keturunan baik sekalipun dia tak ada ilmu, nak duduk depan tu. Nak duduk depan tu. Keturunan baik sekalipun dia tak ada ilmu, dia tak ngaji. Nak duduk depan laguan tu. Tu yang ketiga. Dan yang keempat pula nya, yang keempat ni banyaklah. Dia rasa. Dia rasa yang keempat ni apa? Ya disombong dengan sebab harta benda. Allah Akbar. Sombong dengan sebab harta benda. Dengan sebab dia mau kaya. Dengan sebab dia mau lebih ya disombong. Tengok Imam Ghazali kata nak ceman tu. Kata dia tu sudah bersifat dengan sifat takabur dah. Ciri-ciri itu lagu mana? Imam Ghazali katanya setiap kali berkumpul, setiap kali beripung di dalam majlis, beripung dalam majlis Pak Remo kan selalu membicarakan harta. Dia kecek harta. Kena weh. Dia Remo boleh nyuak mana sana weh. Lipa piko weh, tak tanya duit, yang tanya piko reti dah. Weh apa piko weh? Boleh petang weh. Dan perniagaan, tanya segi perniagaan, tanya kecek segi kebun-kebun. Lagi pula suka kepujian dengan harta kekayaan. Banyak boleh lah sana. Alhamdulillah banyak boleh. Tapi kalaulah banyak sekalipun, kita tak ada rasa bangga. Terhawi kekayaan pada kita tak ada bangga apa. Sebab biasa, tak ada salah. Tak ada salah. Hak dak wasanya. Hak dak wasanya jadi sombong. Ni kira pula. Lebih bahagia ke apa? Jadi sombong dengan sebab Allah sako. Boleh kaya, boleh lebih dengan sebab tanah merah naik tah. Allah. Cidik ada erah. Kalau tak boleh sako, supong dengan kita gak. Kalau tak ada sako, supong kita gak. Susah. Cari pagi makan betul juga. Duk sayang kawan. Bawa tanah merah naik tah boleh sako. Tak kena sayang dah weh. Kecek pun biasa lain dah weh. Ni Imam Ghazali kata ni. Jadi sombong takabur dengan sebab harta. Tu janganlah weh. Jangan. Walaupun kita ada duit sekalipun, kita kaya sekalipun, jangan sombong. Jangan sombong kat orang, jangan sombong. Ni kisah berlaku ni.
Tengok kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh pergi nak seru kaum dia. Mana turut? Sebab apa? Sebab Nabi Nuh kan susah. Nabi Nuh kan susah. Orang susah. Pakam dia ni sedekah belako. Orang kaya belako. Giduk seru kaum dia. Kaum dia tak saya turut. Sebab apa? Kan Nabi Nuh susah. Sesak. Nabi Nuh ada surah-surah Nuh. Betul tak? Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Pok ni tak saya turut. Tu. Kan Nabi Nuh saya turut Nuh. Sebab apa? Nabi Nuh sesak. Ada kisah. Ni kita tengok kisah Nabi Nuh lah. Lagu mana dakwah Nabi Nuh pada kaum dia ni. Tak saya turut. Sebab Nuh tu sesak. Ni sombong dia panggil. Sombong. Banyaklah sejarah-sejarah ni tu. Duk bilekan kaum. Tak saya turut. Sebab apa? Sebab rasul-rasul ni tu sesak. Maka tak saya turut. Tu tak saya turut. Inilah hadirin yang dirahmati. Kita kena jagalah hati kita. Jangan timbul sifat sombong hak ni tu. Kerana sifat sombong kita tahu dah hak ni. Kata apa? Kita rebutkan pakaian Allah SWT. Kita tidak rebutkan pakaian Allah Ta'ala. Sifat sombong, sifat takabur ni tu, sifat ketinggian, sifat Allah SWT. Kita jangan hidup rebut baik. Tuhan marah. Sabit pada hadis kursi hak ni tu. Hadis kursi tu mau baca hak ni tu. Akhirnya orang yang berlagak sombong rebut pakaian Tuhan hak ni, katanya alqaituhu fi jahannam. Tuhan akan capak masuk pada neraka jahannam. Tu hadirin yang dirahmati. Itulah mengata dua sifat mula pungganya. Yang pertama tadi apa? Iaitu ujub. Ujub tadi apa? Bila long tuaing duk bila kata kita terlebih. Dari segi wa ilmu harta, wa ilmu keturunan, wa ilmu ilmu duk bila kata kita lebih. Apa bila syak dah kita ngaku pula dah. Tu jadi tu. Kalau kita tak ngaku tak apa. Kalau kita tak ngaku tak apa. Cara je gimana? Apabila mari dah kita bila kata kita lebih itu, kita pandam selalu dah. Kita mapuh selalu dah. Kita kata dah, aku ni manusia biasa ya. Aku ni lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Tuhan menjadikan aku ni pada amani yang hina. Aku ni berat. Kalau Tuhan tak beri kecing sehari tak, butiklah perutku. Nak tak leh, tidur tak jenera lah. Kalau Tuhan tak beri kecing tak. Ingat gitu. Barulah kita ni tu tak ditipukan oleh penyakit sombong. Bila tadi kita mapuh situ lalu dah. Kalau kita mengaku kita bila tadi sungguh weh, aku ni lebih sungguh weh. Ya Allah dah tengok dengan Said, tengok dengan Iting, tengok wayah, lebih ku belaka. Hati kita terima ambil. Hati kita terima ambil hok duk bila tadi tu kita mai bubuh. Boleh hati kita. Tu kata kita sudah rebut dah pakaian Tuhan. Gapo? Kibriya, kebesaran, ketinggian tadi tu pakaian Tuhan kita sudah curi dah. Kita curi dah sifat Tuhan mai buh dalam kita. Apabila kita buh dalam kita dah, di sinilah ia akan tubiknya perbuatan ikah laku banyak perkara lagi kepada orang yang bawah-bawah pada kita. Tu hadirin jemaah yang dirahmati, jemaah dah ingat so teboh dah. Hadirin yang dirahmati, itulah kita jaga-jagalah. Insya-Allah minggu depan kita tengok asbab yang Allah Taala suruh kita jagakan hati kita tu. Geno suruh jaga hati ni tu. Berat sangat kena disuruhkan jaga ni. Insya-Allah kita tengok minggu depan pula geno syarat suruh kita jagakan hati kita tu. Di situ tu kita akan kutip, kita akan mengaji, boleh banyak perkara lagi situ tu disuruhkan jagakan hati kita tu. Maka malam ni sekadar ni dulu, amba rasa pada, amba rasa cukup untuk kita nak beramal, untuk kita nak buat baik sifat mazmumah tadi, dan kita isikan pula dengan sifat tawaduk tadi tu. Maka ni sekadar tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
Kenapa tengok? Dekah barang kau jiran tak minta izin kau tak lelaki. Malah boleh tak? Barang, dekah barang. Lah barang apa ya? Isteri. Nak dekah barang kau awal buat ni. Barang dekah. Tak lelaki. Tak royak we tok daki tahu dah. Ambil barang duduk dalam rumah. Nah, dekah kok orang. Tok laki tu tak tahulah, tak minta izin dia. Tu molek yang minta izin ke tok laki dululah. Nah, kano barang semua tu tok laki. Nah, kita nak minta izin dia dulu, minta izin dia dulu. Tidak kata curi barang tok laki ya. Nah, mereka kan barang hak kita je lain pula. Nah, barang kita beli dengan duit hak kita duk kerja dekat apa, kita nak sedekah. Tu kata kita nak buat ibadat hak kita. Kalau barang tok laki tu minta izin dia lah. Kita minta izin dia. Tak kata curi. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى